أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Badrul Munir bin Muhammad Rahimi dari kelas PT1 S101. Jadi hari ini saya akan membentangkan sedikit berkenaan vaksin COVID-19 di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia pada ketika dahulu, pada 2-3 tahun kebelakang telah mengalami satu pandemik virus yang sangat hebat yang telah membunuh ramai daripada kalangan rakyat Malaysia sehingga mencecah angka ribuan. Tidak lain tidak bukan adalah disebabkan oleh virus COVID-19. COVID-19 ini telah menjadi satu masalah yang besar pada waktu ketika itu yang menyebabkan para pemimpin sebagai wakil ketua negara memainkan peranan yang sangat penting bagi mencegah virus ini daripada tersebar dan menyebabkan lebih ramai daripada kalangan rakyat Malaysia sendiri dijangkiti oleh virus COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Okey, jadi kita pergi kepada slide seterusnya. Bismillah. Apakah hukum vaksin COVID-19 ini? Jadi yang seperti kita tahu sebelum-sebelum ini kecohnya isu berkenaan dengan hukum vaksin COVID-19, ada yang mengatakan bahawa ianya tidak suci, haram, berasal daripada najis, yang menyebabkan hukumnya haram. Ini adalah isu-isu yang ditimbulkan oleh netizen-netizen di Malaysia itu sendiri. Jadi pihak atasan ataupun pemimpin-pemimpin kita daripada Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan fatwa mengenai vaksin COVID-19 ini. Menurut Al-Bayan siri 7 yang bertajuk Pengambilan Vaksin COVID-19, Hukum dan Permasalahannya. Hukum yang pertama, sekiranya bahan di dalam vaksin adalah sesuatu yang halal dan memberikan manfaat kepada tubuh, maka hukumnya harus. Hukum yang kedua pula, sekiranya bahan dalam vaksin adalah sesuatu yang halal tetapi mendatangkan mudarat, maka hukumnya haram. Hukum yang ketiga, sekiranya bahan dalam vaksin adalah sesuatu yang haram tetapi memberi kesan yang bermanfaat kepada tubuh, maka hukumnya diperbolehkan. Jadi hukumnya di sini berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini telah bersepakat bahawa hukumnya adalah diperbolehkan sama ada bahan di dalam vaksin tersebut adalah daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Jika vaksin ini memberikan faedah atau kebaikan kepada diri kita sendiri, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi jelas di situ bahawa hukum vaksin COVID-19 ini adalah diperbolehkan. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk utama kita, bagaimanakah peranan pemimpin negara Malaysia ni dalam menjaga kemaslahatan rakyat Malaysia dan mengaplikasikan vaksin COVID-19 ni di negara kita, iaitu negara Malaysia. Okey, yang pertama kita tengok pemimpin mesti menjadi tauladan dengan mengambil vaksin COVID-19. Jadi perkara ini kita boleh lihat di mana Mufti Wilayah Persekutuan, bekas Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang beliau sendiri telah
menyatakan bahawa beliau uh, mengambil vaksin COVID-19 ini. Jadi bila beliau sebagai mufti itu sendiri mengambil vaksin ini, maka dengan itu sedikit sebanyak memberikan keyakinan kepada masyarakat Malaysia ni untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini pada dos pertama dan dos kedua. Jadi peranan pemimpin di sini sangat besar. Jadi kalau macam pemimpin tu sendiri takut untuk ambil vaksin tu, maka apatah lagi rakyat mereka sendiri, orang bawahan mereka sendiri, maka uh, pengaplikasian vaksin COVID-19 di Malaysia ni akan menjadi kurang efisien. Okey, seterusnya pemimpin perlu melakukan persidangan yang jelas berkenaan kelebihan serta manfaat yang diperoleh daripada vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi kita imbas kembali pada zaman waktu PKP dahulu, pada setiap hari Perdana Menteri kita pada waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia akan memberikan persidangan berkenaan status angka penyakit, status statistik berkenaan dengan penyakit varian COVID-19 inilah. Jadi bukan sahaja itu, beliau juga menjelaskan kepada rakyat-rakyat melalui sidang media berkenaan dengan kelebihan dan kewajipan pengambilan vaksin COVID-19 ini. Jadi bila perkara ini dilakukan, rakyat akan lebih sedar dan lebih terbuka berkenaan dengan pengambilan vaksin ini dan menyebabkan mereka ni mudah untuk mengambil vaksin demi kepentingan kesihatan mereka sendiri dan kemaslahatan negara kita, negara Malaysia. Okey, seterusnya pemimpin boleh menguatkuasakan kewajipan vaksin dengan melarang rakyat yang tidak divaksin daripada masuk ke pasaraya. Jadi peraturan ini telah dikuatkuasakan oleh para pemimpin kita, di mana mereka mewajibkan kita sebagai rakyat ni untuk menggunakan aplikasi yang mereka sudah tetapkan, iaitu aplikasi MySejahtera. Jadi di aplikasi MySejahtera ni telah tertera di situ sama ada kita ni sudah lengkap 2 dos vaksin ataupun belum, ataupun tidak ambil vaksin sama sekali. Jadi dengan aplikasi ni kita dapat kesan lah rakyat-rakyat Malaysia yang belum mengambil vaksin. Jadi sesiapa yang tidak mengambil vaksin ni, kerajaan kita tidak membenarkan mereka ni untuk masuk ke pasaraya-pasaraya untuk membeli barang keperluan harian mereka. Jadi perkara ini akan menyusahkan mereka. Sedikit sebanyak peraturan ini akan membuatkan mereka ni terasa beban dan seterusnya akan mengambil vaksin COVID-19 ini. Okey. Seterusnya, isu-isu pelaksanaan vaksin COVID-19 di Malaysia. Isu yang pertama, pembekalan vaksin. Bagi memastikan kesemua rakyat Malaysia dapat menerima vaksin COVID-19, maka pemimpin perlu memastikan bekalan vaksin COVID-19 sentiasa mencukupi. Jadi perkara ini tidak ada masalah lah di negara kita ni, disebabkan vaksin ni sentiasa mencukupi di Malaysia. Seterusnya, penyertaan masyarakat. Hal ini menjadi isu utama di mana terdapat segelintir daripada rakyat Malaysia menolak untuk menerima suntikan vaksin. Oleh itu, pemimpin telah menguatkuasakan undang-undang agar mereka yang tidak divaksin tidak boleh berada di kawasan keramaian. Okey, jadi fakta ini telah saya uraikan pada slide sebelum tadi. Seterusnya,
penerimaan kedua-dua dos vaksin. Perkara ini diambil cakna oleh pemimpin Malaysia agar penerimaan vaksin akan menunjukkan keberkesanan yang lebih efektif serta mampu memelihara diri daripada menghidap simptom virus COVID-19 yang lebih parah. Jadi jelaslah di situ kepentingan pengambilan kedua-dua dos vaksin. Jadi kesimpulannya, perjalanan dalam mencegah COVID-19 di Malaysia oleh pemimpin-pemimpin negara telah menunjukkan kecekapan mereka ni dalam mengurus masalah dan kebajikan rakyat Malaysia. Jadi tahniah kepada kerajaan kita, kerajaan Malaysia yang sangat bijaksana dalam menguruskan hal-hal kebajikan rakyat Malaysia dalam menjaga kemaslahatan rakyatnya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.